Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, isu hari ni aku nak bawa soal Razi Jidin. Razi Jidin baru ni dia ada buat tuduhan yang sangat-sangat biadab lah pada aku di dalam Dewan Parlimen. Sebab dia ketawa ketika ucapan penjelasan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan DNAA Zahid Hamidi. So, apabila dia ketawa, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun cakap, apa yang berlaku terhadap Zahid, zaman dia pun memang berlaku, memang dia tahu dan memang dia buat. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sertakanlah kes apa dia, apa dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya berkata, hang pun buat. Dan terus dia koyak, rabak, menjerit, tarik balik. Siap tarik balik tu orang buat rap lagi sekarang ni. Ada orang siap orang duk buat lagu apa semua lagi. So di dalam pekikan dia, jeritan dia ada sebut soal liwat. Hampa mungkin hampa dah tahu sebab benda dah kecoh, benda dah banyak hari dah kan. Jadi mendatangkan respon-respon rakyat terhadap jenayah yang Razi Jidin tu buat. Kan? Dia orang muda. Dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim beza hampir 30 tahun. Kan? Dia umur dia tu 40 tahun lebih. Datuk Seri Anwar Ibrahim 75 tahun lebih. Kan? Di antara, kalau macam kita buang title ahli parlimen, kita buang di antara dua orang ni, ini antara pak dengan anak antara. Pak dengan anak. Tapi kehormatan dia, respect dia tak ada. Dia tak respect Datuk Seri Anwar Ibrahim, langsung dia tak hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, langsung tak ada kita tengok, sehingga kan tuduhan yang sangat-sangat keji, tuduhan jenayah khazaf yang dia dah buat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. So mengundang rakyat berbicara soal Razi ni, bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin. Dan apabila biasalah, bila hang terlampau, memang hang sangat melampau, rakyat yang di bawah dan rakyat yang tahu apa kejahatan yang Razi Jidin dah buat waktu dia memerintah dulu, waktu dia jadi menteri dulu, menteri kanan ketika Perikatan Nasional, rakyat yang tahu ataupun partner dia, geng dia, orang bawah dia tahu kejahatan yang dia buat, rakyat depa ni tak puas hati, maka depa buatlah laporan SPRM. So SPRM dah tangkap, SPRM dah ambil tindakan kepada pengawai dia dulu, bekas pengawai ke apa dia, Interpol lah kalau tak silap. Kan? Dah ambil tindakan terhadap ni. So semalam Razi Jidin menggelupok, menggelabah, dan dia pun tiba-tiba dia keluarkan kenyataan. Kalau hang tak ada mengena dengan tuduhan yang dikenakan terhadap bekas pengawai peribadi bekas pengawai pasal apa hang nak kena menggelupok? Pasal apa? Patutnya hang lek-lek dah kan. Hang buat macam hang tak ada apa, macam hang tak tahu apa, tapi hang dah menggelupok di dekat Facebook. So yang kes dia tu aku letak tepi. Yang tu aku tak mau ambil tahu sangat. Yang tu last kali bila dah ada Razi Jidin yang kena panggil dengan SPRM, barulah kita ulas. So hari ni aku nak bawa seorang sahabat ni menceritakan soal apa? Soal perbuatan jenayah khazaf yang dibuat oleh Razi Jidin. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat aku ni. Anda nak tahu kenapa sampai sekarang Razi Jidin masih lagi belum menyesal, bertaubat dan memohon maaf di atas tuduhan khazaf dia? Dan kenapa juga sampai sekarang ulama-ulama PAS dalam Perikatan Nasional tidak berkata apa-apa tentang jeritan dan pekikan Razi Jidin, tuduhan kepada tambun peliwat tu. Itu adalah tuduhan khazaf, jatuh jenayah khazaf. Kenapa dia orang tak tegur? Kenapa bisu? Tak faham hukum Islam ke? Itu antara hukum hudud tu. Tapi diam aja. Kenapa? Sebabnya mudah. Sebab khazaf ni, undang-undang dia berbeza dengan undang-undang jenayah lain. Okey, kalau undang-undang jenayah sivil ke apa ke, tuduh lah, okey tak betul, okey minta maaf, mungkin lah, ini paling simple lah. Dia minta maaf, okey that's it. Okey lah, mungkin kena denda duit ke apa kan. Tapi jenayah khazaf ni
orang yang menuduh jika tidak kemukakan 4 saksi yang adil, yang beriman, yang tidak fasik, nampak dengan mata kepala sendiri tuduhan zina dan liwat itu terhadap Anwar Ibrahim, dia tak ada bukti. Okey, walaupun dia minta maaf and tarik balik, dia akan dikenakan sebatan 80 kali sebatan, dan dia tidak boleh lagi dijadikan sebagai saksi sampai mampus, sampai bila-bila. Kalau apa-apa ada kes terhadap dia ke apa ke, dia tidak boleh dijadikan. Maksudnya dia diam ke, dia buka mulut ke, dia tetap akan kena. Kalau dia diam, maksudnya dia dah jatuh fasik lah, kan? Dia diam, dia pun tak tahu je. Okey lah, tak apalah, tak ada. Nanti lama-lama orang lupa lah. Mat, kau ingat ni undang-undang Islam ni undang-undang manusia ke? Ini undang-undang Allah, undang-undang Al-Quran. Ini bukan main lupa. Okey, forget about it, let bygones be bygones. Tak ada, Mat. Lu sini you lepas, nanti you mati, you kena. Nanti you kat padang mahsyar, you kena. So kat sini lagi dia tak boleh buat apa, dia dah tersekat, dia dah tersepit, dia dah terlepas cakap, dia dah tak boleh buat apa. Kalau dia minta maaf sekalipun, dia ikut undang-undang jenayah Qazaf, dia dikenakan denda sebatan sebab menipu, menuduh. Kan? Betul lah, saya rasa lah. Ada yang walaupun kat sini yang boleh petikaikan, yang walaupun yang teror agama boleh petikaikan tak? Walaupun yang bebal, tak payahlah jawab aku punya BTT ni, memang korang bebal. Yang betul-betul tahu pasal hukum hakam jenayah Qazaf ni, sila komen dekat BTT saya, betul tak apa saya cakap? Saya ni bukan pakar, tapi saya baca sekali lalu, pemahaman saya mengenai jenayah Qazaf, itulah dia. Secara dasarnya, secara asas. Janganlah go into detail, aku bukan pandai sangat, korang pandai lah. Asas saja. Betul tak betul? Again. Betul tak betul? Itulah yang aku boleh katakan, ulama yang kononnya kata ulama yang ada di dalam parti PAS semua syaitan bisu, seperti mana yang diperkatakan oleh Hadi Awang, syaitan bisu. Yang ada di dalam parti PAS hari ini syaitan bisu. Hanya seorang je bekas menteri agama, Muhyiddin Yassin. Kata silap aku Muhyiddin Yassin, Ustaz Zul. Dia bekas mufti, Ustaz Zulkifli, kata silap aku nama penuh dia. Dia saja yang keluarkan kenyataan soal tuduhan jenayah Qazaf terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga sesiapa saja berkaitan rogol dan juga liwat. Dan geng, kita boleh tengok kredibiliti Ahli Parlimen Putrajaya dia dah kalah, dan kredibiliti dia ataupun dia punya kehebatan dia sudah kalah dan tumbang dan jatuh disebabkan emosi dia. Sepatutnya dia kena tanya atas apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kena tanya apa dia, buktikan. Sila buktikan dan sila bawa kepada SPRM kalau saya ada melakukan kesalahan sewaktu saya menjadi menteri. Sepatutnya macam tu. Tapi dia tak kata apa macam tu. Disebabkan rakyat ni, jujur cakap, rakyat ni geti menilai. Rakyat ni bukan macam walaun membuta tuli. Rakyat boleh berfikir dan boleh menilai. Dan disebabkan keluar apabila viral video-video hak yang tomahan, makian dan juga tuduhan jenayah Qazaf yang dibuat oleh Ahli Parlimen Putrajaya, mengundang rakyat-rakyat yang tak ambil tahu pasal politik, yang hanya tahu tapi tidak berpolitik pun, dan orang-orang atas pagar pun boleh menilai dan mengeluarkan pelbagai video, pelbagai hujah, pelbagai cerita. Apa jenis manusia ni? Sebab orang pun kita tahu di dalam Dewan Mulia ni, Dewan Parlimen untuk memikirkan soal rakyat, soal apa yang berlaku untuk pengurusan negara. Tapi apabila orang duk tengah bagi penjelasan, keterangan, tiba-tiba hang mencelah dengan satu sinis ketawa yang menggelakkan, yang sangat menyakitkan, dan Datuk Seri Anwar pun respon. Hang jangan duk buat leceh kan. Hang pun hang buat juga zaman hang kan. Sepatutnya hang kena tanya, tapi hang terus hang koyak, rabak, menjerit sehingga keluar dewan beramai-ramai. Dan aku akan bawa seorang sahabat aku ni,
Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh dia tentang credibility ahli Parlimen Putrajaya Razi Jidin. Jom kita dengar sama-sama. Putrajaya, kredibiliti anda telah diruntuhkan dengan emosi. Rasanya dah ramai dan semua orang pun dah nampak apa yang berlaku dalam Parlimen 2 hari lepas. Dia dah jadi, tak boleh nak buat apa kan, dah jadi. Sebahagian penyokong akan memilih untuk percaya apa yang mereka nak percaya, dan mereka memilih untuk mendengar apa yang mereka nak dengar, dan mereka pilih untuk faham apa yang mereka nak faham. Tapi dalam video ni, saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, adik-akak, apa sebenarnya yang berlaku dari jurus pandang pengucapan awam. Apa yang tengah berlaku waktu tu. Sebelum tu, kalau ada yang nak tanya-tanya saya ni pandai-pandai apa ke, saya nak share lah. Saya ni ada pengalaman sikit dalam oratorship, dalam public speaking, dalam debat, dalam pidato. Ni salah satu bukti dia. Ni gambar pun ada tak salah. Tengok dah kena makan dengan tikus lah. Saya dapat RM3,000 tandingan debat walaupun separuh akhir. Dalam karier pengucapan awam saya sepanjang 2011 sampai 2013, saya dah grab, saya dah kutip RM21,000 daripada pelbagai institusi. Kalau ada yang nampak muka saya keluar kat TV ke, mungkin ada iras-iras tu, itu memang betul lah saya. Dari pengucapan awam, saya dah boleh buat duit waktu student, waktu study, sampai RM21,000 total lah. Tapi of course lah, duit tu habis lah sikit dia. RM21,000 tu waktu student, jolly lah. Ramai pun nak menempel, nampak macam kaya, tak masuk scholarship lagi. But I wasn't a good orator pun. Saya biasa-biasa je, bukan yang paling cemerlang. Saya tak pernah menang any championship pun. Cuma my close friend memang menang semua tournament. Dia johan semua championship yang dianjurkan oleh Majlis Debat Universiti. Memang hebat. Saya orang yang biasa-biasa saja. Tak secemerlang orang lain, tak sepower Syed Saddiq. Adalah terlibat sikit-sikit bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Dia sedar kenapa benda tu berlaku adalah disebabkan kurangnya kegigihan saya untuk belajar, berlatih dan tak banyak training. Biasalah, buat mana dan ikut yang mana ada lah. Datang training debate pun suka-suka. Tapi share lah, ni pengalaman manis. Dapatlah tunduk, dapat terima hadiah daripada Royals. Waktu ni Pemaisuri Perak, Tuanku Zara. Lawa Pemaisuri Zara waktu tu. Sekarang ni lawa juga, tapi lawa dalam kelas yang berbeza lah. Pada pandangan oratorship, emosi ni sepatutnya memang dijual untuk menangkap perhatian orang. Emosi yang menjatuhkan kredibiliti ini kerana adalah tindakan yang tak semena-mena. Kalau you check dalam handset Parlimen, apa yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar, saya tak cakap semua itu betul dan semua itu tidak membentuk persepsi yang berbeza. Dia bercakap tentang Perdana Menteri campur. Perdana Menteri campur ini adalah berkenaan dengan urusan campur keputusan hakim, keputusan di NAA. Lebih kurang begitulah. Dan dalam perenggan yang sama juga disebut oleh Datuk Seri Anwar, you buat, administration you buat. Maksudnya pada side PH, mereka cuba mengambil fahaman bahawa pentadbiran PN sebelum ini ada urusan campur tangan antara eksekutif dan juga perundangan. Penyokong PN dan penyokong Putrajaya, dia memahamkan benda yang berbeza. You buat. Tapi yang saya jadi pelik adalah kenapa mereka faham you buat rasuah. Dalam perenggan yang sama, dalam dialog yang sama, tak ada satu perkataan rasuah pun disebut. Kenapa keluar dan melenting kepada rasuah? Sebab bila kita mendengar untuk melawan, bukannya kita mendengar untuk memahamkan. Dalam debate, benda ni sangat crucial. Semua excited untuk membidas kan, bidas, bangkang. Tujuan kita, kalau especially dalam position bila kita mendengar orang bercakap, bila kita mendengar untuk melawan, kita akan ada pendirian dan keadaan emosi yang berbeza dengan bila kita mendengar untuk memahamkan diri sendiri. Dalam debat, kamu akan nampak orang yang betul-betul memberi bidasan adalah disebabkan mereka nak melawan, ataupun orang memberi bidasan sebab mereka faham. Ada perbezaan kat situ. Membidas sebab nak melawan atau membidas sebab dia faham. Faham kan? Jadi dalam keadaan bila ditegur ketawa, Putrajaya you jangan ketawa. Okey, saya bagi lagi satu tambahan situasi. Umur Datuk Seri Anwar ni 76, umur Putrajaya 46. Jadi beza 30 tahun. Cuba imagine guru yang ada beza umur 30 tahun dengan kamu. Kamu gelak-gelak dalam kelas. Guru yang lebih tua, takkanlah dia tak terasakan kalau dia tegur you ketawa, adakah you akan melenting macam tu? Kalau dia tegur you ketawa, apa yang you patut buat? Di mana adab Putrajaya ketika itu kepada orang yang lebih dewasa? Bercakap soal adab ini, sama juga dengan beberapa pemimpin PN, sebab dia bertentangan dengan side Datuk Seri Anwar yang umur 76, macam Datuk Razi, macam Datuk Sanusi. Umur you masih di persekitaran 40-50 kan? Imagine kalau you buat benda-benda macam ni dekat orang umur 70 lebih, nanti bayangkan keadaan kamu ketika kamu berusia begitu.
Macam mana nak menghadap dengan orang-orang yang lebih muda? Politician generasi baru akan sentiasa datang. Saya percaya usia politik Datuk Razi dan usia politik Datuk Sanusi memang akan berpanjangan. Tetapi bayangkanlah bagaimana adab kita dengan orang yang lebih berumur. Back to Melantun tadi. Melantun cakap tarik balik. Dalam klip yang sama, kalau ada sesiapa dengar, Datuk Seri Anwar cuba untuk bagi penjelasan. Saya cakap lebih kurang dia nak bagi penjelasan. Tapi apa yang berlaku pada side opposition ketika itu adalah tarik balik dan macam memang sangat melantun. Sebab mereka memahamkan keadaan adalah seolah-olah Datuk Seri Anwar menuduh individu Putrajaya itu melakukan rasuah. Sedangkan dalam perenggan yang sama bercakap dengan Perdana Menteri campur, iaitu berkenaan dengan urusan kerajaan yang mencampuri urusan perundangan. Dalam perenggan yang sama ni the same perenggan. Boleh buka handset Parlimen untuk tengok. Cadangan saya kepada Putrajaya ataupun sesiapa pun kalau kes sebegitu berlaku, misalnya kita boleh ambil contoh dalam kes dakwaan apabila Datuk Seri Anwar jual ambalat kepada Indonesia seperti yang berlaku dalam Dun Sabah. Apakah respon orang awam selepas sidang Parlimen itu berlaku? Responnya adalah mereka mencabar individu tersebut untuk membuat kenyataan di luar Parlimen. Sebab dalam Parlimen ni protected. So we try. Cuba. Kita harapkan Datuk Seri Anwar, kalau berani dan kalau betul, kita harapkan Datuk Seri Anwar ulang perkara tersebut di luar Parlimen supaya ia menjadi pendakwaan yang boleh dibuktikan dan boleh dilawan di perundangan. Next adalah berkenaan dengan kita nak dengar orang cakap atau kita nak buat huru-hara. Tarik balik. Yang kita suruh orang tarik balik, you nak suruh tarik balik apa? Adakah suruh tarik balik yang ketawa? Sebab ketawa tu betul, individu tu buat. Ataupun nak suruh tarik balik yang you buat tu? Kalau you nak suruh orang tarik balik ataupun nak buat penjelasan, you try to listen. You sepatutnya dengar lah. Cuba dengar. Kalau tak dengar, sebab itulah akhirnya macam-macam faktor boleh diambil. Nak cakap speaker bias. Speaker ni memang dipilih oleh kerajaan. Jadi setiap kali tujuannya memang adalah untuk memudahkan kerajaan. Saya tak menolak pun nak cakap speaker tak bias ke apa. Tidak. Tapi di mana keadaan kita ketika kita menyedari kita berada di kerusi pembangkang, kita berada di posisi yang akan menyukarkan sebarang perbincangan, tujuannya adalah untuk buat provokasi dan menyukarkan kerajaan. So we tried our best lah untuk memudahkan keadaan pula pada peringkat kita. Saya kesian dekat Putrajaya. Sebab you nak dapatkan penjelasan, you nak dia tarik balik. So you listen tu apa yang nak ditarik balik semula. Sebabnya pada pandangan Putrajaya, dia tengah bercakap tentang Perdana Menteri masuk campur urusan perundangan. Tetapi pada side Putrajaya, dia menganggap ia adalah berkenaan dengan rasuah yang dilakukan oleh individu. Jadi ketika itu, apa sebenarnya yang nak ditarik balik? Tak bolehlah nak tarik balik sebab itik dengan ayam bercakaran. Itik tak faham ayam, ayam tak faham itik. Ketika itu ni respon spontan. So jadi pening lah. Itik pun, ayam pun jadi pening. Kan? Apa yang aku nak tarik balik? Itik pula tarik balik. Macam ayam tak cakap benda yang sama. Itu jadi susah tu. Ini berpunca daripada sebab tak dengar apa perenggan yang sama, apa kalimah terakhir, apa isu semasa yang terbutirkan oleh Perdana Menteri itu, iaitu berkenaan dengan urus campur perundangan dan juga eksekutif. Tetapi pada peringkat pembangkang, pada peringkat Putrajaya menganggap ini adalah tuduhan berkenaan dengan individu buat rasuah. Tak main mana buat rasuah ni. Sebab bukti dia keluar pergi buat press statement cakap pasal tuduhan untuk buat rasuah. Dan juga isu tak faham dan tujuan untuk melawan ini disokong oleh orang-orang kat belakang Putrajaya tu. Apa bukti report polis? Apa bila buat rasuah? Bukan. Ending dia tak pasal-pasal. Orang dah mula korek dah. Rupanya Putrajaya ni dah banyak ni dekat Facebook, dah mula-mula nak keluar kes dan macam-macam orang mula mengorek apakah sejarah salah guna kuasa dan pentadbiran dan penyelewengan wang yang dilakukan oleh Putrajaya dan kroni. Tak bahaya. Punca dia itu satu saja. Kita menjadi pembangkang, you have to listen to understand first. Bila kita dah faham, baru boleh kita tibai. Kalau kita memang mendengar untuk menibai, susah nak faham. Kita akan mengambil pendekatan untuk memahamkan sesuatu isu itu pada kacamata kita. Ini nak dilawan. No, itu bukan tugas pembangkang. Kalau you buat macam tu, you takkan jadi pembangkang yang baik. This is about debate lah. Ni pada pandangan oratory tadi. Sebab dengar adalah untuk melawan, bukan mendengar untuk memahamkan. Yang marah nak? Tak apa, teruskan menyokong. Teruskan buat kerja-kerja propaganda. Orang luar, orang yang berada di atas pagar, mereka akan tengok.
Siapa punya justification yang paling betul, siapa punya penerangan yang lebih baik, siapa punya cakap tu yang lebih pleasant, syok dengar kat telinga, bukan yang menjerit-jerit teriak macam budak tadika. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah penjelasan yang padat dan penjelasan yang puas hati. Kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sebut pun soal rasuah, salah guna kuasa, tak sebut apa pun. Dan sedangkan apa yang diperjelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim soal DNAA. Kenapa tu? DNAA yang diberikan oleh Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin dan hakim bersetuju untuk memberikan DNAA. Lepas tu tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya bercakap, you pun buat. Dia duk kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tuduh dia rasuah dah. Dan kawan-kawan ahli-ahli parlimen yang di belakang dia pun bersetuju. Kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sebut pun soal rasuah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sebut pun soal-soal salah guna kuasa. Habis yang hang terasa tu pasal apa? Dan kena ingat, sebab daripada terlalu melampau Razi Jidin ni, ahli parlimen Putrajaya ni, cuba tengok. Aku rasa yang buat laporan SPRM tu bukan orang kerajaan pun. Kan? Tapi kemungkinan pejabat awam dan kemungkinan orang-orang yang pernah gaul bersama dengan dia. Katanya salah satu untuk security guard punya kontrak untuk security guard di dalam sekolah kan berapa juta, berapa puluh juta atau rasuah. Cuba berfikir kan, siapa yang sentap sekarang ni dan siapa yang mengundang orang buat laporan polis, orang buat laporan SPRM soal dia. Kan tu orang kata cari penyakit. Lain kali tanya dulu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap tu hang pun buat juga. Kan? Hang pun buat juga Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap macam tu. Tanya apa dia, saya buat apa? Tanya dia, saya buat apa? Sepatutnya kena tanyalah macam tu dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa harapan jedah pun tak tanya, terus menjerit, melalak macam baruk. Kan? Ni bunyi macam ni. The attack is on. To intimidate their opponents, the aggressors scream and drum on buttress roots. Cuba berfikir, menjerit tawa tu sehingga kan ada orang buat logo beruk. Ni, nampak ni. Ni, beruk ada di dalam parlimen sehingga tawa tu. Kan? Apa jenis pembangkang, sebab itulah rakyat-rakyat dan juga beberapa orang ahli-ahli parlimen dan juga rakyat seperti aku yang duk buat video yang memerhatikan politik setiap hari sangat-sangat berbeza. Sewaktu Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah dan juga DAP menjadi pembangkang dan hari ini menjadi pembangkang. Sidang parlimen baru ni untuk membincangkan perbentangan RMK 12, penambahbaikan. Tapi apakah yang pembangkang bawa sewaktu di dalam sidang parlimen? Bawa apa? Hanya DNAA duk ulang yang tu. Kan, duk ulang pasal mahkamah, duk ulang pasal itu, duk ulang pasal ni. So mengundanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberi respon. So Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menjawab persoalan soal peruntukan RMK punya ni. Lepas tu peruntukan ahli parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim minta mai berunding kan, seperti mana pembangkang waktu Pakatan Harapan jadi pembangkang, mai berunding bersama dengan ahli kerajaan, Perdana Menteri Kerajaan Ismail Sabri untuk mendapatkan peruntukan. Dan ada perjanjian dan Ismail Sabri bersetuju, sebab tu pembangkang dapat peruntukan. Sebelum Ismail Sabri, pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Tak pernah dapat. Kena ingat tu. Dan parlimen baru ni bukan untuk bincang kes Zahid Hamidi. Aku tahu hampa cemburu. Memang hampa nak jatuhkan Zahid Hamidi supaya Presiden UMNO digantikan dengan orang lain dan Presiden UMNO yang baru tu dapat keluar daripada kerajaan hari ni
bawa keluar Barisan Nasional daripada Kerajaan Perpaduan, piduk bersama dengan Perikatan Nasional, tubuh kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dapat jadi Perdana Menteri. Itulah tujuannya. Dan apabila Zahid Hamidi gagal ditumbangkan, Zahid Hamidi gagal masuk penjara ataupun gagal disabitkan bersalah, sebab tu hampa duk koyak-koyak rabak teruk sangat. Sebab apa? Cemburu, sakit hati, sakit hati. Sebab Zahid Hamidi tak dijatuhi hukuman bersalah atas kes Yayasan Akal Budi. Tu je, duk bak teruk, gila punya. Dia lupa Muhyiddin Yassin. Bayangkan 200 juta lebih duit masuk dalam akaun bank Parti Bersatu. Ada bukti yang kukuh, pendanaan politik apa semua disebabkan bagi projek ataupun bagi pengecualian cukai kepada syarikat tu. Malah syarikat tu masukkan duit 200 juta ke dalam akaun Parti Bersatu, dan ada bukti yang kukuh. Dekat statement bank kita ni, siapa-siapa yang ada akaun bank akan ada statement bank. Kita boleh cek setiap 1 sen duit yang masuk ke dalam akaun kita, boleh cek. Apabila boleh cek, kita boleh tahu siapa yang masukkan duit tu dan berapa banyak yang kita duk keluarkan. Ada bukti full, padat. Walaupun keluar 1 sen, walaupun masuk 1 sen, akan ada bukti di dalam statement bank. Tapi apabila dibawa kepada mahkamah, tahu-tahu digugurkan dan dilepaskan, dibebaskan. Bayangkan, adil ke? Masuk akal ke tak masuk akal? Itu yang kita fikir lagi tak masuk akal, disebabkan waktu tu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri dan Muhyiddin Yassin memberikan pengecualian, kecualikan syarikat ni banyak cukai kepada kerajaan, kepada Kementerian Kewangan. Tahu-tahu disebabkan Muhyiddin bagi kecualikan cukai kepada syarikat ni, tiba-tiba syarikat ni masukkan duit 200 juta lebih ke dalam akaun Parti Bersatu. Cuba fikir pakai logik sikit kan. Fair ke tak fair? Adil ke tak adil? Hampa pergi tengok setiap pertuduhan yang dikenakan kepada Zahid Hamidi, 47 pertuduhan. Aku dah ulas dah beberapa video aku sebelum-sebelum ni pasal Zahid Hamidi. Hampa pergi tengok balik dan ramai orang bagi penjelasan. Jadi itulah sebuah sedikit perkongsian aku. Cuba kita fikir pakai otak, jangan terlalu mewayan, sebabkan hang cari penyakit. Orang pun bengang atas kebiadaban hang. Orang pergi buat laporan polis. Budak-budak yang pernah duduk dengan hang pergi buat laporan polis. So budak hang dah kena tangkap. Apabila budak hang buka mulut, kena hang balik. Okey, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak, ampak, antok hang. Subscribe dulu, geng. Assalamualaikum.